Boleh nampak paparan saya ni? Boleh nampak? Boleh. Boleh. Kamu respon on mic tu tau. Sebab yang ni nak buka Telegram tu leceh sikit kan. Okay. Okay, kita akan sambung seterusnya. Hari ini mewakilkan maklumat dalam bentuk rangkaian. Okay, rangkaian. Okay, muka surat berapa tadi? 143. Okay, bagaimana anda mewakilkan maklumat dalam bentuk rangkaian? Okay, kita dah belajar dah bentuk-bentuk rangkaian ni. Pokok lah, terarah lah, subgraf lagi apa? Berpemberat. Macam-macam kan? Okay, macam mana kita nak wakilkan maklumat tu dalam bentuk rangkaian maklumat yang dalam kehidupan seharian ni Okay, rangkaian ni merupakan satu bentuk graf yang unik dan boleh digunakan untuk mewakilkan maklumat yang bertindih atau bersilang. Rangkaian digunakan secara meluas dan merangkumi hampir semua bidang dalam hidup seharian. Rangkaian ditulis atau dipaparkan dalam bentuk grafik membolehkan perkaitan suatu maklumat atau struktur data mudah difahami. Dia nak mewakilkan dalam bentuk graf tu je tujuannya. Supaya kita mudah faham. Okey, rangkaian ni boleh ditulis dalam dua bentuk sebagai pertama graf terarah dan berpemberat atau graf terarah dan tak berpemberat. Apa dia graf terarah? Macam mana rupa graf terarah? Macam mana? Graf terarah. Macam mana rupanya? Macam mana? Anak panah. Jerry? Ada anak panah. Ya, betul. Ada anak panah. Okay, ada anak panah. Okay, yang berpemberat? Pemberat tu macam mana pula? Berpemberat? Ada nombor. Ya, setiap tepi tu ada nilai. Okay, setiap tepi garis-garis tu ada nilai. Okay, itulah dia graf terarah dengan graf pemberat. Okay, yang kedua, dia boleh dilukis sebagai graf tak terarah dan berpemberat atau graf tak terarah dan tak berpemberat. Apa dia tak terarah? Apa dia tak terarah? Apa dia? Tak terarah. Apa dia tak terarah? Nadia? Rati? Apa dia tak terarah? Graf mudah. Graf mudah. Lagi? Lagi? Elaborasi? Apa dia tak terarah? Tadi kalau terarah, dia ada anak panah. Kalau tak terarah? Tak terarah macam mana? Sebaliknya lah. Graf terarah tadi ada anak panah. Graf tak terarah ni, dia tak ada anak panah tu ya. Dia ada tepi macam biasa je. Okey. Okey, itu cara nak mewakilkan ya. Cuba kita tengok contoh ni. Pernah nampak tak peta ni? Pernah nampak tak? Kelas, pernah nampak tak? Mana yang lain tak masuk Okey, pernah nampak tak peta tu? Siapa pernah nampak? Ke semua orang tak pernah nampak? Pernah cikgu. Dekat mana? Dekat mana? Dekat mana kamu nampak elaborasi? Kereta api. Kereta api. Lagi? Kereta api lagi? Betul lah tu. Kereta api ada macam ni. Lagi?
Lagi? LRT. Pernah tak naik LRT? Ataupun komuter, ataupun apa lagi satu? Lupa saya namanya. Apa lagi satu? Komuter, LRT lagi. MRT. MRT kan yang terbaru. MRT. Pernah tak? Pernah naik tak? Pernah. Pernah. Kan ada peta macam tu, betul tak? Itu pun adalah salah satu rangkaian. Okay, dalam bentuk graf berpemberat dan graf tak berpemberat. Inilah contohnya. Pernah. Okey, bagus. Macam inilah contohnya. Graf rangkaian ya. Itu tujuan kita belajar tu. Okey. Okey, pemberat ni boleh mewakilkan jarak, masa perjalanan atau kos perjalanan. Sistem navigasi terkenal dan rangkaian pengangkutan dengan pemberat ialah sistem kedudukan global atau lebih dikenali sebagai GPS. GPS tahu kan? GPS selalu dalam handphone ada GPS kan? Okey. Rajah ni menunjukkan rangkaian transit kereta api yang terdapat di KL Sentral. Siapa pernah pergi KL Sentral? Pernah? Uzairi pernah pergi? Nadia? Maisara? Pernah. Pernah? KL Sentral kan? Macam bila kamu pergi sana dalam kereta api dalam MRT ke LRT tu memang ada. Ni. Dekat stesen tu pun sama. Okey. Graf tata arah ni merupakan satu contoh rangkaian pengangkutan dengan keadaan bucu mewakili nama stesen. Tengok nampak titik-titik tu. Okey, itu mewakili nama stesen yang dikaitkan dan tepi mewakili jenis kereta api. Garis-garis tu ikut warna dia kan kereta api dia. Ada yang LRT, ada MRT, ada kereta api, ada komuter, macam-macam. Okey. Itu contoh. Okey. Kita tengok seterusnya. Contoh 14. Encik Bu ni bersama keluarganya bercadang untuk melawat tempat bersejarah di Melaka. Peta di sebelah menunjukkan 3 pilihan laluan berserta jarak dan anggaran masa yang akan diambil dari Tangkak ke bangunan Eva Musa Melaka. Dah terkeluar, siapa terkeluar? Okey. Daripada mana? Dari Tangkak ke bangunan Eva Musa. Dari Tangkak ke bangunan Eva Musa Melaka. Mana Tangkak? Ni dia Tangkak. Ni kan Tangkak. Ke bangunan Eva Musa Melaka. Kan? Lagi? Katakan P ialah laluan berjarak 46.3 km. Mana P? Q ialah laluan berjarak 50.2. Okay, Q tu 50.2. Okay, lagi. Dan R ialah laluan 53.3 km. Okay, ada tulis dekat ni dalam peta ni. Ni ada gambar. Tu. 46.3, 50.2, 53.3. Pada pandangan anda, mengapakah laluan P mengambil jangka masa yang lebih panjang berbanding laluan lain? Laluan P. Dia 53 tadi kan? Ya. Laluan P ni 46. Walaupun jarak laluan pilihan P adalah yang terpendek. Dia kata. Kenapa? Dia pendek tau P ni. 46.3 je. 46.3 km. Tapi masanya lama. Ya, masanya lama. Tengok. Mana tahu masa dia? Dalam gambar tu. Okey. Ni dalam gambar ni. 46.3 ni masa dia 1 jam 18 minit. Lagi lama daripada lain. Yang lain tu ini 50.2 km. Tapi 1 jam 2 minit. Ini pun 53.3 tapi 1 jam 2 minit. Kenapa rasanya
Laluan tu pendek tapi masanya lama. Sebab apa? Apa logiknya? Apa logiknya? Apa logiknya? Sebab apa? Sebab apa rasanya? Laluan tu pendek tapi masanya panjang, lambat sampai. Sebab apa? Sebab apa? Hello? Jalan lurus. Jalan lurus? Yeah. Jadi lambat. Jalan lurus lambat lah maksudnya. Jalan lurus lambat. Tak semesti. Jalan tak lurus kan? Cuba tengok tu. Jalan dia yang warna biru tu sampai ke Formosa. Ya. Dia kan jalan yang 46.3 tu yang biru ni. Ya, saya letak warna hijau lah. Okey, ni lah. Ni tak nampak hijau hitam. Daripada Tangkak ni lalu dekat biru ni sampai Formosa. Macam tu. Yang itu. Tak adalah lurus sangat kan. Ada juga memengkok. Kalau yang 50.2 km tu jalannya dia lalu dekat yang warna kelabu ni, grey ni. Grey ni barulah lalu biru. Dia tak lalu yang sini. Okey, kalau yang 52.3 ni dia lalu sini. Daripada sini. Lalu yang grey ni baru sampai situ. Okey. Kenapa yang tu jalannya dekat tapi lambat sampai? Apa logiknya? Dia lalu jalan utama tu kiranya tu. Lalu jalan utama. Kenapa? Jalan utama ni biasa mungkin lalu bandar ke kan? Kenapa? Ada jawapan? Jalan jam. Ya, jalan jam satu sebab. Bandar kan? Banyak kenderaan. Mungkin lah kan? Jalan utama biasa kan kalau kedudukannya di bandar tu jam lah kan? Pernah pergi tak Irfan Musa? Nadia, Huzairi? Pernah? Maisara, Elavarasi, Rati? Pernah macam mana? Macam mana keadaan dekat pekan Bandar Melaka tu? Bandar Melaka tu. Jam kan? Lagi-lagi kalau hari cuti. Betul tak? Itu sebabnya. Salah satu sebabnya adalah kerana laluan bandar tu sesak. Sesak. Laluannya sesak. Okey, cuba tengok apa jawapan pada buku teks tu. Laluan PIM mengambil masa jangka masa yang panjang mungkin kerana laluan tersebut melalui kawasan bandar yang sesak. Sebabnya kawasan bandar yang sesak. Kawasan bandar yang sesak. Okey, kawasan bandar yang sesak. Okey, itu satu sebab lah. Okey, faham itu sebabnya. Ini salah satu contoh lah soalan dalam exam. Dia bagi graf rangkaian. Kamu tafsirkan graf tu. Boleh Okey, faham? Faham semua? Faham semua? Faham. Yang lain? Faham semua? Faham. Jauh je suara tu. Dekat sikit. Faham. Faham. Okey, bagus. Okey, kita tengok rangkaian sosial pula. Okey, tolong baca. Rati ada Rati. Tolong baca Rati. Rati Dewi, tolong baca boleh? Cikgu boleh. Okey. Cuba baca. Rangkaian sosial merupakan salah satu rangkaian yang semakin popular terutamanya dalam kalangan remaja
dan orang dewasa yang bekerja. Rangkaian sosial digunakan untuk peluang pekerjaan, peluang perniagaan, bersosial, kekeluargaan, pendidikan, media sosial, hubungan dengan masyarakat di seluruh dunia dan sebagainya. Walaupun rangkaian sosial menjadi suatu platform utama untuk pelbagai aktiviti dan membawa kebaikan, anda sebagai seorang murid harus berhati-hati dan bersederhana dalam penggunaan rangkaian sosial agar tidak leka, terpedaya atau tertipu. Okey. Okey, itu dia rangkaian sosial. Dia popular dalam kalangan remaja dan orang dewasa. Apa dia rangkaian sosial tu? Digunakan untuk peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan, peluang perniagaan, bersosial, kekeluargaan, pendidikan, media sosial, hubungan dan masyarakat di seluruh dunia dan sebagainya. Rangkaian sosial macam kamu guna IG lagi, TikTok lagi apa? Facebook. Lagi. Apa lagi ada? Twitter. Twitter lagi. WhatsApp lagi, Telegram, email, macam-macam lah. Yang tu zaman sekarang punya kan. Rangkaian sosial namanya. Dia ni menjadi satu platform utama untuk pelbagai aktiviti dan membawa kebaikan. Sebenarnya ada kebaikan, ada keburukan. Okay? Kalau kamu pandai pilih, banyaklah kebaikannya. Tapi kalau kamu tak pandai pilih, banyaklah keburukannya. Kan? Tu dia kata sebagai murid harus berhati-hati dan bersederhana dalam menggunakan rangkaian sosial agar tidak leka. Contohnya, game kan? Game boleh main bersama orang lain kan? Zeri? Boleh cikgu. Game tu kalau kamu tak pandai nak urus masa, habislah. Betul tak? Malam main game, siang tak boleh attend kelas. Okey, data habis main game. Jadi data tak cukup untuk hadir kelas. Tu salah sendirilah. Bukan masalah rangkaian. Betul tak? Okey. Lepas tu melayari YouTube kan. Benda-benda yang tak sepatutnya. Itu tak elok lah. Benda sebenarnya boleh membawa kebaikan. Tapi kamu buat benda yang tak baik. Okey, sebenarnya boleh je cari video-video pembelajaran yang penting untuk kamu. Tambah ilmu yang ada. Tak semesti kamu tunggu sahaja apa yang cikgu bagi. Betul tak? Boleh cari sendiri. Tambahan. Okay? Semua ada di ujung jari. Tekan je dekat YouTube tu apa kamu nak. Tajuk apa. Cikgu apa. Macam-macam ada. Latihan apa. Semua ada. Tapi diri sendiri yang tak nak. Betul? Okay, tak faham boleh tanya. WhatsApp je lah cikgu. Tak ada pun yang WhatsApp tanya soalan beberapa je. Okay? Okay, macam-macam. Lagi? Okay. Seterusnya, cuba tengok contoh 15. Cuba tengok dulu contoh 15 tu. Baca dulu soalan dia. Saya ni sambil-sambil nak call kawan-kawan yang tak masuk ni. Dia orang ni memang selalu bangun lambat ke apa? Okey, baca dulu ya. Tak angkat langsung kau. Dah baca dah? Okey. Jadual tu tunjukkan apa? Jadual tu tunjukkan apa? Kelas, jadual tu tunjukkan apa? Permainan yang diminati. Okey, permainan yang diminati. Permainan yang diminati. Antaranya badminton, catur, bola sepak, sepak takraw lagi, bola jaring, bola tampar.
Tu antaranya. Ada berapa nama murid kat situ? Ada 6. Soalannya dia nak apa? Tukar maklumat yang diberi dalam bentuk rangkaian. Okey. Tukar maklumat yang diberi dalam bentuk rangkaian. Tukar dalam bentuk rangkaian. Okey. Macam mana kita nak buat dalam bentuk rangkaian? Jadi bucu dia yang mana? Bucunya yang kita nak ambil yang mana? Bucunya kita nak ambil nama murid ke murid tu ataupun permainannya. Okey. Mana yang sesuai? Kita nak ambil nama murid ke permainan? Okey. Kita kena lukis bucu dengan tepi tu tau. Okey. Sekarang ni nak letak bucu yang mana satu? Permainan atau nama murid? Mana yang sesuai? Permainan atau nama murid? Permainan. Permainan. Bucu itu kita letakkan sebagai permainan dan tepi tu kita letak nama murid. Contoh badminton dengan catur. Contohlah kan. Lukis ni tak kisahlah macam mana pun. Okay, saya buat short form lah ya. Ini badminton, ini catur. Nama murid dia Edmund. Okey. Okey lagi dah. Ada tak yang start pada catur atau badminton? Ni catur bola sepak. Okey, catur bola sepak. Kat mana letak? Mana tadi? C kan? Ni. Saya letak sini. Bola sepak. Saya letak BS lah ya. Catur bola sepak. Siapa tu? Rajan. Okey, Rajan. Lagi? Bola sepak, sepak takraw. Okey, bola sepak, sepak takraw. Okey, saya nak terus ke kanan lah. Ni kan. Sepak takraw. Bola sepak, sepak takraw. Siapa nama dia? Azwan. Okey, lagi? Ada tak lagi catur bola jaring? Ada ya. Catur tadi kat sini. Bola jaring. Saya letak bawah. Sini Ini bola jaring. Siapa catur bola jaring ni? Aina. Okey lagi. Badminton bola jaring. Mana badminton tadi? Sini. Boleh sambung. Siapa? Maria. Okey lagi. Bola jaring, bola tampar. Bola jaring tadi mana? Oh sini. Bola tampar tak ada kan? Bolehlah pergi mana-mana. Saya buat dia ke sini. Ini bola tampar. Siapa nama dia? Jenny. Cantik tu. Jenny. Okey. Macam tu graf saya. Okay, jadi terpulanglah kamu nak buat macam mana pun tapi ikut syarat yang diberi. Boleh? Faham ke? Faham ke? Faham. Faham. Ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okey. Tak ada Cuba tengok praktiskan diri 5.1D muka surat 145. Ni kamu buat sendiri. Boleh? Boleh tak buat sendiri? Cuba baca dulu. Baca jap. Seminit.
Tengok jadual tu. Dia dah bagi graf. Tapi tak lengkap kan? Tak lengkap graf tu. Tengok apa dia nak. Dah. Dah. Okey, ada yang boleh masuk Jamboard? Cuba kita jawab soalan 1A tu. Dah Okey, jadual tu jadual 1 tu nama tempat. Lepas tu dia wakilkan kalau Kuala Sepetang tu KS, Matang tu M, Kamunting tu K, macam tu. Kalau Simpang tu S, Taiping T, Cangkat CJ. Tu short form dia lah. Kemudian kalau Pengesan Bucu tu maksudnya KS sambung dekat M. Tengok yang ni. Ni KS sambung dekat M 8 km. Macam tu maksud dia. Dalam gambar tu KS tak ada sambung dengan M kan? Kamu sambungkan lah. Sambungkan. Lepas tu tulis. Kan dia suruh tulis kan? Okey. Menunjukkan nama dan jarak 6 tempat di negeri Perak. Ni semua kat negeri Perak. Rajah 1 menunjukkan graf tak terarah. Okey. Dia dah tunjuk graf tak terarah ni. Ya. Yang tidak lengkap mengaitkan 6 tempat tersebut. A. Lengkapkan rajah 1 dengan melukis satu graf tak terarah dan berpemberat. Maksudnya tepinya lengkap kan? Lepas tu letak jarak tu setiap tepi tu. Okey, siapa boleh? Ada yang boleh masuk tak dalam Jamboard? Saya letak link dia dalam grup tele tadi. Channel. Ada yang boleh masuk? Tak ada. Tak ada, cikgu. Tak ada. Okey. Cara dia, tengok ya, saya bagi contoh. Yang pertama ni KS ke M. Ni garis. Guna pembaris ya. Okey, sambungkan. Okey, berapa kilometer? 8. Macam tu lah. Apa lagi? K yang ni. K ke M. K ke M berapa? Ni. 8.4. Letak 8.4. Siapa yang terkeluar tu? Nadia. 8.4. Lepas tu, lengkapkan lagi yang lain. KT. KT. Dah ada dah garis. Yang tak ada jarak dia. 5.2. Macam tu. Lengkapkanlah graf yang diberi tu. Dia tak lengkap. Tu je. Okey. Siapkan semua. Kemudian soalan B. Lukis satu pokok berpemberat. Okey. Soalan B. Tengok soalan B. Lukis satu pokok berpemberat minimum dengan keadaan setiap tempat hanya dilalui sekali sahaja. Jadi, nanti kamu dah lengkapkan gambar tu. Kamu cari satu laluan. Macam laluan lah kan. Yang mana setiap tempat tu sekali je lalu. Dia tak boleh 2 kali. Ya. Maksudnya satu arah je lah. Satu arah. Okay, satu arah je. Tak kisah start daripada mana. Okay. Habis sampai mana. Pastikan dia nak minimum. Berpemberat minimum. Okay. Dia nak minimum. Nanti kamu jumlahkan. Itulah yang paling sikit jaraknya. Ataupun paling dekat. Lepas tu kiralah berapakah jarak minimum pokok yang dah lukis tu. Dah lukis. Kira berapa. Jumlahkan. Tambahkan semua tepi. Boleh? Boleh ke buat sendiri? Boleh ya kelas? Boleh. Boleh. Ni buat sendiri. Latihannya ni je. Praktiskan diri 5.1D. Yang ini sahaja latihan. Ya? Boleh ya? Okey. Link kehadiran tu saya akan bagi pada channel tu. Kamu isi kat situ lah. Okey. Okey, setakat ini saja untuk hari ni. Jangan lupa buat latihan ni. Saya bagi masa sampai malam ni. Sekejap je ni buat. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih semua.